Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kumpulan saya yang terdiri pada saya sendiri, Muhammad Zaini bin Hussein, Suhaila binti Syafiq, Nur Azlina binti Muhammad Ali, Muhammad Asmani Yadi bin Jamaluddin akan membentangkan topik 8 yang bertajuk pendekatan humanistik. Okey, pengenalan pendekatan humanistik. Okay, ia berkembang sekitar tahun 1950-an, di mana humanistik ini berfokuskan kepada kepribadian manusia, iaitu seperti keperluan, moral, motivasi dan minat. Okey, tingkah laku manusia bergantung kepada emosi dan perasaan, dan juga pendekatan humanistik ini dikenali sebagai third force dalam bidang psikologi. Okey, terdapat 4 teori yang tergolong dalam kategori pendekatan humanistik, iaitu yang pertama Maslow hierarki, yang kedua ialah teori pemusatan klien, yang ketiga teori terapi Gestalt, dan juga yang keempat teori kewujudan. Okey, so saya mulakan dengan pengenalan mengenai Maslow hierarki. Okey, ia diasaskan oleh Abraham Maslow, iaitu pada tahun 1943 dalam bukunya yang bertajuk Theory of Human Motivation. Okey, Abraham Maslow ni dilahirkan di New York, kemudian dia sambung belajar dan berkenalan dengan kawan-kawan yang terdiri daripada ahli-ahli motivasi juga, iaitu seperti Edward Thorndike, Alfred Adler dan juga Harry Harlow. Okey, kemudian minatnya juga mengikut teori seperti teori Adler juga, iaitu berkonsepkan psikologi humanistik, dan dia terus berkembang dari masa ke semasa. Okey, sekarang kita pergi kepada Maslow hierarki. Okey, Maslow hierarki terdapat 5 level. Okey, bermula daripada bawah sekali, iaitu keperluan asas, iaitu psychological needs, iaitu seperti makanan, minuman, tempat tinggal. Okey, kemudian yang kedua iaitu safety needs, iaitu keselamatan, iaitu seperti keselamatan diri, kewangan, kesihatan dan juga pekerjaan. Okey, kemudian yang ketiga, level yang ketiga yang tengah, iaitu love and belonging, iaitu keperluan sosial seperti manusia yang ingin dicintai, mencintai, dimiliki dan memiliki, serta semangat kekitaan termasuk persahabatan. Okey, level yang keempat iaitu penghargaan diri, iaitu self esteem, yang mana memfokuskan kepada sokongan daripada pihak atasan ketika bekerja, di mana kita mahukan satu penghormatan diri. Okey, di mana manusia juga ingin diberi tugas dan bertanggungjawab untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Okey, yang paling tinggi sekali iaitu kesempurnaan diri, iaitu mencapai keperluan rohani, okey, seperti perasaan dalaman, kepuasan jiwa dan juga pengertian hidup. Okey, seterusnya slide berikut adalah penerangan mengenai Maslow hierarki dengan lebih terperinci. Okey, untuk pengetahuan semua, Maslow hierarki terdapat 5 level. Tahap tinggi iaitu keperluan sosial, perhargaan diri dan pencapaian hasrat diri. Okey, kemudian tahap rendah iaitu keselamatan dan juga psychological needs. Okey, seterusnya saya akan serah kepada rakan saya untuk mempersembahkan tajuk teori pemusatan klien. Okey, terima kasih kepada Zaini. Saya sambung tajuk saya iaitu teori pemusatan klien. Teori ini seperti yang kita semua tahu, dia diperkenalkan oleh Carl Rogers. Okey, peranan pemimpin dalam teori pemusatan klien, yang pertama, pemimpin mesti pupuk kesedaran dan perlu mempunyai rasa empati yang tinggi serta sikap mesra terhadap setiap ahli dalam kelompok. Pemimpin juga perlu memainkan peranan dalam melayan setiap ahli tanpa memilih ahli-ahli tertentu. Maksudnya kena layan ahli dengan sama rada. Okey, yang seterusnya, peranan pemimpin perlu memahami setiap maksud kandungan atau topik atau isu atau tema yang dibincangkan.
Seterusnya, pemimpin kena pupuk penerimaan tanpa syarat, tak boleh pilih-pilih klien. Dan peranan seterusnya, menjalinkan hubungan yang baik sepanjang berlangsungnya sesi kelompok. Seterusnya, kemahiran asas. Yang ni saya ambil daripada apa yang Corey cakap berkenaan dengan teori pemusatan klien. Yang pertama, mendengar secara aktif dan sensitif, membuat refleksi, meminta penjelasan, membuat rumusan, membuat pendedahan kendiri, melibatkan diri dengan ahli dalam kelompok, bergerak seiring dengan kelompok, mengesahkan keupayaan klien mengesahkan keupayaan ahli bagi menentukan keazaman kendiri. Okey, yang seterusnya, peringkat perkembangan kelompok ataupun proses perkembangan kelompok. Yang pertama, milling around. Yang ni lebih kepada berkenalan. Setiap ahli mesti berkenalan antara satu sama lain, termasuklah ketua kelompok. Tujuan dia nak bina repo dalam kalangan ahli. Yang kedua, resistant. Resistant mungkin berlaku dalam kalangan ahli yang kurang terbuka terhadap proses kaunseling. Jadi pada peringkat ni, ketua kelompok cuba melindungi diri dan orang lain daripada membuat pendedahan kendiri terlalu awal. Tujuan dia nak bina kepercayaan kepada setiap ahli. Yang seterusnya, mendedahkan perasaan masa lampau, meluahkan perasaan negatif, meluahkan sesuatu yang bermakna secara peribadi. Yang ni bila dah terbentuk kepercayaan sesama ahli dan ketua kelompok. Komunikasi tentang perasaan secara interpersonal, perkembangan kapasiti penyembuhan dalam kelompok. Yang ni bila ahli dah meluahkan perasaan peribadi, mereka mula rasa wujud hubungan yang terapeutik, ambil berat, empati, kongruen, penerimaan tanpa syarat sesama ahli kelompok. Kalau ikutkan, ini peringkat yang antara peringkat yang penting dalam kelompok menurut Rogers. Seterusnya, penerimaan kendiri dan bermulanya perubahan. Seterusnya, meleraikan kepura-puraan. Dalam proses ni, ahli mula menanggalkan topeng yang mereka pakai dan bersikap lebih tulen. Seterusnya, maklum balas, konfrontasi, pembentukan hubungan membantu dalam kelompok, pertembungan asas, meluahkan perasaan mesra dan perubahan tingkah laku. Ada 15 semuanya peringkat ni, dan setiap peringkat ni dia tidak semestinya ikut turutan. Dia boleh melangkau setiap peringkat. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada teknik. Secara amnya dalam teori ni tiada teknik khusus untuk sesi kaunseling kelompok. Walau bagaimanapun, ketua kelompok perlu melayan, mendengar dengan aktif dan menggunakan semua kemahiran asas komunikasi untuk menerima segala luahan ahli.
kalau ikutkan terdapat beberapa aspek yang ditekankan dalam pendekatan ni, iaitu direktif, non-direktif terapi, empati, tulen, kongruent dan menerima ahli seadanya tanpa memberi nilai. Kesimpulan daripada teori pemusatan klien, pemimpin kumpulan perlu memainkan peranan dalam membawa kesedaran kepada perasaan ahli pada masa ini. Teknik yang digunakan adalah berdasarkan keperluan ahli. Kelompok bergerak atas dasar kepercayaan ahli. Ahli kelompok dilatih untuk menjadi lebih empati dan bersedia mendengar persepsi orang lain terhadap persepsi orang lain tentang kehidupan. Okey, sekian dulu untuk saya. Seterusnya saya serahkan kepada Kak Sohaila untuk bentang tajuk yang berikutnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat pagi. Saya akan menerangkan berkenaan teori atau terapi Gestalt. Gestalt diasaskan oleh Fritz Perls tahun 1893 hingga 1970. Beliau adalah bangsa Jerman berketurunan Yahudi, pernah melarikan diri daripada kumpulan Nazi, berpindah ke Amerika Syarikat dan pernah mengarang buku yang bertajuk Gestalt Terapi. Sebenarnya buku inilah yang sebenarnya menjadi dasar kepada pembentukan teori tersebut. Perls dan rakan dia pernah memilih fokus kepada kelompok sekadar sebagai latar belakang kepada kerja individu. Tumpuannya adalah kepada teknik individu atau ahli dengan menggunakan kerusi panas, iaitu ahli menghadap ketua dan ahli-ahli yang lain adalah Greek chorus ataupun kita kata berada di belakang kelompok. Okey, seterusnya. Latar belakang teori Gestalt lebih menekankan kepada apa yang sedang dilakukan, apa yang difikirkan, apa yang dirasakan pada saat ini dan masa kini. Kedua-dua fenomena ini hanya memberi kepada bukannya pada apa yang mungkin atau apa yang sudah berlaku, tapi lebih tekan kepada saat kini dan masa sekarang. Tetapi Gestalt adalah satu kaedah yang mengamalkan atau menekankan amalan kesedaran, yang mana perceiving, feeling, acting yang dipahami untuk ditafsirkan pada masa kini. Okey, prinsip-prinsip terapi Gestalt. Ada banyak prinsip terapi Gestalt. Saya tekankan di sini ada 3 perkara, iaitu terapi Gestalt menekankan lebih kepada konsep kesedaran, perkara yang belum selesai ataupun unfinished business, dan juga konsep kebertanggungjawaban. Okey, kalau konsep kesedaran iaitu lebih kepada perbincangan ahli bertumpu kepada di sini dan sekarang ataupun here and now. Here and now tu di sini dan sekarang, merangkumi semua, iaitu berkaitan dengan pemikiran, tingkah laku dan juga emosi yang dibawa pada hari ini, kini dan sekarang. Perkara yang lepas ditinggalkan dan perkara yang akan datang tak perlu diusik. Kita lebih menekankan pada masa kini. Dan apa yang ditekankan oleh Gestalt berkenaan dengan perkara yang belum selesai ataupun unfinished business, iaitu kebanyakan ahli yang membawa emosi yang tidak dapat diselesaikan, yang lepas, dikatakan unfinished business tu akan dibawakan pada masa kini. Contohnya perasaan marah dengan menggunakan teknik kerusi kosong. Maksudnya dia berdialog lah dengan kerusi tersebut. Okey. Dalam Gestalt juga akan menekankan konsep kebertanggungjawaban. Maksudnya ahli atau klien lebih diberi, orang kata, menerima tanggungjawab dan berupaya untuk berubah atau berpotensi untuk boleh bertanggungjawab ke atas perasaan yang diambil, pemikiran yang dilakukan dan tindakannya sendiri. Dia akan bertanggungjawab ke atas tindakannya sendiri. Okey. Amalan kelompok dalam Gestalt, iaitu pemimpin Gestalt memberi tumpuan kepada individu-individu yang lain yang hadir dalam kelompok tersebut dengan melakukan eksperimen, iaitu mendorong klien yang lain untuk mengalami bersama-sama dan mencuba cara baru dengan menggunakan teknik-teknik yang disediakan dalam Gestalt. Konselor lebih mendedahkan ahli untuk mengalami atau menghayati perkara-perkara untuk kembalikan masalah-masalah yang belum selesai, contohnya unfinished business, kepada situasi here and now, masa kini dan sekarang.
dalam teori Gestalt juga lebih menekankan kepada soalan-soalan atau perkataan-perkataan yang menggunakan pertanyaan. Contohnya pertanyaan apa dan bagaimana. Tetapi tidak menggunakan perkataan lebih pada kenapa, lebih kepada mengapa. Dia lebih kepada apa dan bagaimana untuk diselesaikan supaya membawa ahli-ahli atau klien, ahli-ahli member di sana dalam satu kumpulan itu lebih kepada menekankan perasaan apa yang dialami pada masa kini dan sekarang. Okey. Seterusnya, teknik-teknik atau terapi dalam Gestalt banyak sebenarnya, tapi saya menyentuh beberapa di sini, iaitu berkenaan dengan kerusi kosong yang sangat digemari atau terkenal dalam terapi teknik Gestalt, iaitu terapi kerusi kosong. Ahli meluahkan perasaan atau berlawan dengan perasaan dengan menggunakan kerusi tersebut, berdialog untuk meluahkan konflik dengan individu lain dan membayangkan individu lain itu berada di tempat ataupun di kerusi tersebut. Ahli tersebut meluahkan perasaan dan berlawan dengannya lah. Okay. Making the round, teknik lain iaitu untuk menceriakan kelompok. Kalau menggunakan teknik kelompok, setiap ahli digalakkan untuk menyatakan perasaan dengan lebih jujur dan apa yang dirasai. Teknik ini lebih berbentuk konfrontasi atau menceritakan mengenai diri sendiri atau cuba bertingkah laku supaya menjelaskan apa yang dirasai. Diharap teknik ini membolehkan individu bersedia untuk terus berkembang dan bersedia untuk berkongsi. Dan selainnya, teknik mimpi juga digunakan dalam terapi Gestalt, iaitu lebih kepada menekankan soal perasaan. Contoh, dalam terapi Gestalt, kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik mimpi. Setiap satu peralatan ataupun apa yang berada dalam situasi kelompok tersebut, semuanya akan ditanya tentang, contohnya kita kaitkan persoalan tentang perasaan pada masa kini. Contoh, perasaan individu itu sendiri atau ahli itu sendiri. Contoh, perasaan apa yang berlaku pada waktu itu, apa yang ada pada waktu itu. Contohnya kerusi pun akan meluahkan perasaannya. Macam itulah contohnya. Okay. Dalam teknik Gestalt ada lagi seperti teknik top dog underdog. Top dog underdog iaitu top dog ni menguasai, underdog ni lebih dikuasai. Okey. Seterusnya, peranan kaunselor atau ketua kelompok. Ketua kelompok sangat dalam Gestalt menggalakkan perkembangan kelompok. Ketua fokus kepada perasaan, kesedaran dan juga dalam dalam terapi Gestalt juga lebih menekankan kepada bahasa-bahasa badan. Menggalakkan ahli lebih bercakap menggunakan mesej saya. Okay. Kesan kelompok atau terapi Gestalt ini, kalau nak menunjukkan lebih kepada kematangan psikologi individu itu, mesti meninggalkan 5 lapisan neurosis. Contohnya, ada perasaan tidak tulen atau tingkah laku tidak tulen perlu dibuang, perasaan fobia, dan juga perlu meluahkan perasaan dengan lebih mudah. Okay, itu seterusnya. Kelebihan pendekatan Gestalt ialah boleh menangani masalah-masalah lampau dengan membawa masalah lampau kepada masa kini. Dan Gestalt juga memberi penekanan dalam aspek non-verbal tadilah, bahasa-bahasa badan boleh dikesan untuk dibawa pada masa hari ini. Seterusnya, Gestalt meningkatkan hubungan terapeutik bersama-sama tu dengan menekankan kepada lebih pada perasaan. Kelemahan dalam pendekatan Gestalt ada juga, iaitu dia tidak berlandaskan pada teori yang kukuh. Gestalt lebih cenderung kepada faktor kognitif dalam masalah klien, dan juga dalam Gestalt terdapat kelemahan yang nyata, iaitu menggunakan teknik-teknik yang lebih fokus pada teknik tetapi tidak berorientasi pada berbanding proses amalan kaunseling. Okay. Kesimpulannya, personaliti yang baik dan bertanggungjawab ditekankan dalam Gestalt. Dan juga fenomena yang penting iaitu manusia berupaya bertanggungjawab mencari jalan penyelesaian hidupnya sendiri, dan konflik yang tidak dapat diselesaikan akan menyebabkan manusia yang mengalami konflik sekiranya terdapat perkara yang belum selesai tadilah unfinished business. Okey, jadi dalam Gestalt juga macam tadi saya cakap, iaitu lebih menekankan kepada here and now, sekini dan sekarang. Okey, itu sahaja saya rasa. Lain saya serah pada ahli saya. Okey, terima kasih kepada Kak Suhaila berkaitan dengan teori Gestaltnya. Kemudian saya akan teruskan lagi dengan teori kewujudan ataupun existential.
Di mana teori kewujudan ni sebenarnya tokoh dia ada ramai, tapi yang ditekankan dalam teori ni adalah ada dua orang, Rolome dan seorang lagi Viktor Frankl. Dan dia ada ramai sebenarnya, termasuk Abraham Maslow sekali lah. Okey, seterusnya pengenalan berkaitan dengan teori kewujudan. Saya akan terangkan sikit di mana teori kewujudan ini tidak menekankan teknik dalam pendekatannya, tetapi menekankan pemahaman terhadap makna menjadi seseorang manusia, dan teori ini dikatakan sebagai pendekatan falsafah. Okey, dia pandangan dia terhadap manusia di mana bahawa manusia ni berupaya mengenali diri sendiri, ialah memahami bahawa diri sendiri berupaya untuk memilih tingkah laku tertentu atau tidak bertingkah laku tertentu. Kemudian manusia menyedari bahawa hala tuju hidup ni mereka terletak di tangan mereka sendiri, bukan orang lain. Kemudian manusia tidak wajar bersifat reaktif dan merasakan bahawa kehidupannya di luar kawalannya. Okey, seterusnya dalam teori kewujudan ni dia ada 4 cara, di mana yang pertama adalah Amwell, yang maksud alam sekeliling. Yang kedua Whitwell, bermaksud dimensi sosial. Yang ketiga Egenwell, di mana dimensi psikologi, dan yang keempat adalah Well, iaitu dimensi spiritual. Okey, seterusnya terapi kewujudan ni dia menyatakan dalam tujuan untuk kelompok atau kumpulan, mereka menyerahkan kepada para peserta, tidak ditentukan oleh pemimpin. Seterusnya menolak pandangan deterministik, iaitu pandangan yang berkaitan dengan yang ditentukan oleh hukum alam lah, tentang sifat manusia bahawa kebebasan adalah terhad. Kemudian tumpuan pada kebebasan untuk memilih apa yang harus dibuat untuk situasi kita ataupun kelompok tersebut. Dan dia ada 4 kebimbangan utama dalam teori ini, ialah kematian, kebebasan, pengasingan dan tanpa arti. Okey, seterusnya dalam teori kewujudan ni ada beberapa andaian lah. Antaranya ialah dia merasa bebas dan bertanggungjawab di atas tindakan dan pilihan mereka. Mana ahli kumpulan tu merasa dia akan bertanggungjawab apa yang dibuat pilihan mereka lah untuk setiap keputusan. Kemudian seseorang mempunyai keupayaan untuk membuat keputusan yang baik mengenai kehidupannya. Okey, seterusnya tujuan kumpulan eksistensi ini ialah membolehkan ahli untuk menjadi jujur kepada diri mereka sendiri, meluaskan persepsi mereka terhadap diri mereka dalam dunia di sekeliling mereka, dan jelaskan apa yang memberi makna kepada kehidupan mereka sekarang dan masa depan. Itulah tujuan teori kewujudan ni. Matlamat terapinya di mana membantu ahli dalam menerima bahawa mereka tidak sepenuhnya hadir dalam proses terapi dan melihat bahawa keadaan ini membatasi mereka semasa di luar terapi. Kemudian bantu ahli dalam menyanggah kerisauan yang sekian lama mereka cuba hindari. Seterusnya bantu ahli memberi semula makna kepada diri sendiri dan dunia mereka yang menjanjikan keturunan dalam hubungan kehidupan. Itu dalam teori kewujudan lah. Okey, seterusnya dalam teori ini juga ada kesedaran diri, di mana lebih banyak kesedaran kemungkinan kebebasan yang lebih banyak. Kemudian kebimbangan adalah positif dalam diri individu atau ahli tersebut. Dalam implikasi untuk kerja kumpulan, dia ada beberapa soalan. Contohnya macam tadi teori Gestalt, dia ada juga apa mengapa kan. Kat sini dia ada juga beberapa soalan. Contohnya tahap sejauh mana saya sedar siapa saya dan ke mana saya pergi. Kemudian bagaimana saya mengalami dunia saya. Bagaimanakah saya dapat meninggalkan kesedaran diri saya? Apakah makna yang saya buat terhadap kejadian yang saya alami dan sebagainya lah. Dia ada soalan-soalan juga lah bersama macam Gestalt tu. Okey, seterusnya penentuan diri dan tanggungjawab pribadi. Dalam teori ini dia ada penentuan diri dan tanggungjawab pribadi setiap ahli kumpulan. Ini di mana matlamat asas menjadikan individu atau ahli untuk menerima kebebasan memilih dan bertanggungjawab untuk bertindak, membuat ahli sedar akan keunikannya dan membantu mereka membina hubungan baik dengan orang lain. Ahli menggalakkan buat keputusan sekarang ataupun masa kini lah masa depan untuk mereka, dan mengajak ahli mengenali cara hidup yang benar membuat pilihan, dan dia memandu ahli untuk membuat keputusan. Tugasan utama ketua kelompok pula, di mana ketua kelompok ni mesti membantu ahli mengkonfront ahli dengan cara hidup kewujudan terhad. Ini kewujudan masa kini lah. Bantu menyediakan mereka tentang peranan mereka
Kemudian boleh menggunakan cermin supaya ahli boleh beransur mengkonfront diri masing-masing. Dan pemimpin juga menggalakkan ahli menerima kecemasan dan sebagai penghasilan yang boleh memberikan dia keberanian dalam mengatasi masalah tersebut. Okey, seterusnya, dalam teori ini ada kelebihan dan kelemahan teori. Okey, kelebihannya ialah sesuai digunakan dalam konsili pelbagai budaya. Teori kewujudan ini sesuai digunakan kepada konsili pelbagai budaya. Ahli dibantu mengenal pasti batasan budaya dan menyedari bahawa mereka berhak mencari kebebasan, tetapi kebebasan tersebut perlu termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan mereka sendiri. Kemudian sebenarnya kelemahan teori kewujudan ini ialah dia sebenarnya lebih menekankan kepada individualistik. Untuk kelompok ni macam kurang sesuai sikit lah. Okey, seterusnya. Okey, kesimpulan dari teori kewujudan ni, di mana teori kewujudan ni terapi ini menunjukkan bahawa pentingnya manusia yang dapat merasai kewujudan dan keupayaan melakukan tindakan ke arah perkembangan diri hasil daripada kebebasan membuat pilihan dan bertanggungjawab. Manusia sentiasa dalam keadaan berubah ke arah mencari nirvana kediri, maknanya nak capai kesempurnaan diri mereka lah. Oleh itu manusia bukanlah mangsa persekitaran atau kodrat dan kadar, tetapi mempunyai keupayaan, kebebasan dan bertanggungjawab untuk mencorakkan kehidupannya. Kematian, dalam teori kewujudan ini dia berfokus juga kepada kematian. Sebenarnya mempunyai nilai yang sangat positif. Ia akan mendorong manusia untuk menggunakan masa yang terbatas ini untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Maknanya dalam kehidupan ini dia akan mati, tapi sebelum kematian itu dia mesti mencapai keinginan yang dia nak sebelum yang perlu dicapai lah. Okey, kemudian kebebasan yang ada pada manusia bukanlah kebebasan hakiki dan boleh digunakan sebebas-bebasnya kerana perlu bertanggungjawab dan berisiko, kerisauan dan kebimbangan. Di mana bila ahli memilih teori kewujudan, menggunakan teori kewujudan ni, mereka bertanggungjawab sebenarnya ke atas tindakan mereka. Hubungan antara kaunselor dan ahli adalah hubungan antara manusia yang hidup penuh dengan jiwa dan tenaga. Sebab itu tidak perlu kepada tindakan yang mekanistik berbanding pendekatan tingkah laku. Okey, kesimpulannya keseluruhan yang dapat saya buat untuk ahli grup kami ini yang berkaitan dengan teori humanistik ni, di mana mereka individu sebagai insan, menerima individu sebagai insan yang berposisi unik. Kemudian fokus kepada klien, kepada pencapaian individu, memupuk kesedaran diri, tidak bergantung kepada orang lain dan bertanggungjawab, memperkembangkan kreativiti, kecenderungan, emosi, perasaan, daya ingin tahu, penerokaan dan mencungkil bakat. Yang terakhir sekali, mampu menyelesaikan masalah dan membuat pilihannya sendiri. Okey, itu saja dari kumpulan kami tajuk topik ke-8. Okey, sekian. Terima kasih.